jumpa Rasulullah SAW, antaranya adalah hikmah pengajian Syama'il itu sendiri. Hikmah kita belajar Syama'il, kita mengetahui tentang diri Rasulullah SAW, fizikalnya, rupa parasnya, akhlaknya, perilakunya. Itu semua adalah perkara yang memudahkan kita untuk berjumpa Rasulullah SAW dalam mimpi kita. Pengajian Syama'il, apabila kita sudah banyak diberikan tentang gambaran tentang Rasulullah SAW, maka itu adalah suatu lorong ataupun satu jalan yang memudahkan untuk kita bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita di dunia ini sebelum kita tutup mata kita sebelum kita tutup mata kita selama-lamanya daripada dunia ini, mudah-mudahan kita dapat berjumpa Rasulullah SAW. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini, kita bab yang terakhir ya, hadis ke-390. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qal man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang dapat melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihatku, sebab syaitan tidak dapat menyamar menjadi aku. Jadi bila kita mimpi Rasulullah SAW, itu sebenarnya itulah Rasulullah SAW. Kerana sebab dalam mimpi ni syaitan dia boleh menjelma jadi macam-macam ya. Tapi Rasulullah dia tak dapat menjelma. Dia tak dapat menyerupai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau seseorang bermimpi berjumpa Rasulullah, sebenarnya itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya rohnya itu sedang berjumpa dengan rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang dapat melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihatku, sebab syaitan tidak dapat menyerupai aku. Hadis yang berikutnya, Tariq bin Syam berkata, qala Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihatku. Hadis yang berikutnya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsaluni. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang dapat melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihatku, sebab syaitan tidak dapat menyerupai aku. Ayahku berkata, aku sampaikan hadis ini kepada Ibnu Abbas dan berkata, aku pernah melihat beliau, lalu aku menyebut nama Hasan bin Ali, dan menurutku Rasulullah SAW kelihatan seperti Hasan. Jadi ini tabi'in. Para sahabat bila dia tengok Sayyidina Hasan ni mula membesar, dewasa, wajah Sayyidina Hasan ni mirip wajah Rasulullah SAW. Syaitan tidak boleh menyerupai Nabi, tetapi boleh menyerupai seorang lelaki dan mengatakan beliau Nabi. Ya betul. Ya betul. Dalam mimpi kita, yang syaitan tak boleh lakukan adalah menjelma rupa Nabi, tapi dia boleh menjelma menjadi wajah yang tampan. Dia boleh menjelma jadi lelaki yang nampak muka soleh ya, dengan janggut, dengan serban. Dia boleh menyerupai wajah bercahaya ya. Tapi bukan wajah Rasulullah, tapi wajah yang tampan dan mengaku diri dia Nabi Muhammad SAW. Itu boleh. Itu syaitan boleh lakukan. Yang syaitan tak boleh lakukan adalah menjelma menjadi rupa paras Nabi ya. Sebab tu bila kita belajar Syama'il, kita dapat tahu kalau yang datang dalam mimpi kita itu betul Rasulullah SAW ataupun tidak. Kerana dalam Syama'il ni kita belajar kening Rasulullah macam mana, alis mata Rasulullah macam mana, mata hitam Rasulullah macam mana, mata putih Rasulullah, hidung Rasulullah, pipi Rasulullah SAW, mulut Rasulullah, ya, leher Rasulullah SAW, saiz kepala Rasulullah, ya, itu semuanya diceritakan dalam Syama'il. Sebab tu bila kita belajar Syama'il, jadi itu sebagai pengukur. Kita belajar tentang rambut Rasulullah SAW, ya. Jadi kalau syaitan cuba menjelma jadi lelaki yang tampan dalam mimpi kita dan mengaku dirinya Rasulullah, dan bila kita dah menguasai ilmu Syama'il,
maka kita tidak mudah tertipu. Ya. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali adalah cucu cenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat bagi tahu kepada para tabi'in. Para tabi'in ni golongan yang tak sempat jumpa Rasulullah. Orang beriman yang tak sempat jumpa Rasulullah. Mereka mengatakan, kalau kamu nak tengok orang yang ada rupa paras mirip Rasulullah ni, tengok muka Sayyidina Hasan. Sebab Sayyidina Hasan ni, bila dia, sebab ketika Rasulullah wafat, umur Sayyidina Hasan adalah umur 6 tahun, umur budak tadika. Ya. Sayyidina Hasan umur 6 tahun ketika Rasulullah wafat. Tetapi ketika Sayyidina Hasan ni mula tumbuh dewasa, wajahnya mirip wajah atuknya. Jadi para sahabat bagi tahu kepada tabi'in yang tak sempat jumpa Rasulullah, kalau kamu nak tengok orang yang ada rupa paras mirip Rasulullah, tengok Sayyidina Hasan. Ya. Baik, hadis yang berikutnya, Yazid Al-Farisi berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur semasa zaman Ibnu Abbas. Aku beritahu kepada Ibnu Abbas, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Ini kisah Yazid Al-Farisi. Imam Yazid Al-Farisi ini seorang tabi'in. Sekali lagi saya sebut, golongan tabi'in adalah orang yang beriman, yang sempat berjumpa dengan sahabat tetapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya sempat berjumpa dengan sahabat Nabi. Mereka hidup di era para sahabat. Ini dipanggil golongan tabi'in. Antaranya adalah Imam Yazid Al-Farisi. Jadi Imam Yazid Al-Farisi ni, dia pernah bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berjumpa dengan guru dia yang seorang yang merupakan sahabat Nabi, bernama Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi dia ceritakan kepada Ibnu Abbas yang dia bermimpi jumpa Rasulullah. Jadi Ibnu Abbas kata, baik, cuba kamu ceritakan. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, syaitan tidak dapat menyerupaiku. Sesiapa yang melihatku dalam tidurnya berarti dia sudah melihatku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya, adakah kamu dapat menggambarkan sifat dan ciri orang yang kamu lihat dalam tidur? Sebab Ibnu Abbas, beliau sendiri dapat lihat Rasulullah. Beliau pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sekarang ni anak murid dia daripada kalangan tabi'in yang tak pernah jumpa Rasulullah, tapi yang anak murid dia ni pernah bermimpi berjumpa Rasulullah. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas kata, cuba kamu ceritakan yang kamu lihat tu. Sebab apa? Syaitan tak dapat menyerupai Rasulullah. Kalau kamu jumpa dia, itulah dia. Tapi kena tengok betul tak apa yang ciri-ciri yang kamu sebut tu. Sebab Sayyidina Ibnu Abbas memang pernah melihat Rasulullah dan dia nak tengok dapat cam tak, betul tak apa yang disebutkan oleh anak muridnya Yazid Al-Farisi. Maka aku pun menjawab, ya, aku dapat menggambarkan sifat-sifatnya kepadamu. Dia pun gambarkan, dia ingat lagi mimpi jumpa Rasulullah tu macam mana, dia ceritakan balik. Orang itu memiliki sifat antara dua orang, maksudnya memiliki sifat yang sederhana, maksudnya tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Ini maksudnya orang yang mempunyai sifat antara dua orang, ya. Baik jasad maupun dagingnya. Maksudnya kulit Rasulullah ni memang cerah, cerah. Kulitnya coklat hampir putih. Coklat Rasulullah ni, warna kulit Rasulullah ni dia sawo matang tapi menghampiri kepada putih. Ini biasanya memang warna kulit orang Arab lah. Sebenarnya maksud dekat sini dia putih kemerahan sebenarnya. Pelupuk matanya hitam. Mata hitam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sangat pekat mata hitamnya. Senyumannya indah. Rasulullah apabila senyum sangat indah. Lengkuk wajahnya bagus. Raut wajah Rasulullah ni sangat proportion ni sangat cantik, sangat kemas. Raut wajah Rasulullah SAW. Dimensi wajah dia sangat bagus. Janggutnya memanjang antara telinga. Janggut Rasulullah ni dia daripada telinga ni, daripada cuping telinga ni, janggut ni sudah panjang, ya. Dan telinga ini dan memenuhi tenggorokannya. Dia kata dia nampak Rasulullah ni, janggut yang dimiliki oleh Rasulullah, dia start daripada panjang dia tu start daripada telinga Rasulullah. Daripada telinga ni janggut dah panjang sampai menutup
menutup leher. Maksudnya dia menutup jambang begitu sampai dia tutup, tak nampak orang yang datang daripada arah depan, tak dapat nampak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana janggut yang dimiliki tersebut, janggut yang dimiliki itu dia menutupi leher. Orang daripada depan tak nampak sebab berjambang kan, daripada telinga ni dah berjambang. Jadi daripada hadis daripada apa yang dia nampak dalam mimpi ni, jadi dia bagi tahu rambut dan janggut Rasulullah ni lebat. Jambang Rasulullah ni lebat dan agak kemas, ya, sampai menutupi leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aus berkata, aku tidak ingat sifat apa lagi selain sifat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada Yazid, seandainya kamu melihat dalam keadaan sedar, kamu tidak akan dapat menggambarkan sifat-sifatnya lebih daripada ini. Maksudnya, Sayyidina Ibnu Abbas kata, apa yang kamu lihat tu tepat. Maksudnya, apa yang kamu lihat tu betul. Demikianlah janggut Rasulullah, jambang Rasulullah tebal, jambang Rasulullah ni lebat, begitu menutupi dada, menutupi leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu tentang raut wajah, warna kulit, ketinggian, saiz, semuanya memang tepat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebenarnya daripada banyak-banyak hadis, daripada seluruh hadis Syama'il Tirmizi, hanya satu hadis ini sahaja yang secara tepat bagi tahu tentang janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu kenapa sahabat Nabi sendiri jarang bercerita tentang janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang. Dalam yang ada pun bukan dalam Syama'il, ada dalam kitab hadis yang lain. Itu pun cerita tentang dalam solat, cerita bab solat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baca dalam solat, ketika sahabat berada di belakang, dia tahu Rasulullah sedang membaca sesuatu kerana melihat goyangnya janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada belakang mereka dapat tahu yang Rasulullah sedang membaca sesuatu secara perlahan, ya. Jadi untuk daripada orang belakang nampak goyangan janggut Rasulullah, sudah tentu jambang Rasulullah ni agak lebat dan agak panjang. Untuk apabila bergerak mulut, maka janggut tu akan bergoyang. Itu menunjukkan janggutnya itu agak panjang, ya. Tapi dalam Syama'il ni, sepanjang kita belajar Syama'il, satu hadis ini saja yang menceritakan dengan tepat tentang janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang agak panjang dan lebat, ya. Hadis yang berikutnya, Auf bin Al-Arabi berkata, usiaku lebih tua daripada Qatadah. Ini tak ada apa-apa. Abu Qatadah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani ya'ni fi an-naum faqad ra'al haqq. Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang melihatku dalam tidurnya, maka dia melihat yang benar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang dapat melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihatku, sebab syaitan tidak dapat menyerupai aku. Beliau juga berkata, ru'ya, yakni mimpi, penglihatan dalam tidur yang disertai petunjuk daripada Allah, yang beriman adalah satu bahagian daripada 46 tanda kenabian. Mimpi ini sebenarnya bukan suatu yang terus tertolak dalam Islam, dalam erti kata mendapat ilmu, ya. Maksudnya orang Islam ni pun dia boleh dapat ilmu menerusi mimpi, mimpi yang benar, ya. Kerana mimpi ni pun salah satu cara bagaimana para nabi-nabi mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peranan mimpi ni memang tak terus tertolak dalam Islam, tetapi dia ada kaedahnya yang tertentu, ada dawabit, ada kaedah yang tertentu bagaimana cara untuk mengetahui mimpi itu benar, ya. Kadang-kadang kita jumpa orang soleh dalam mimpi, kita dapat amalan, katakan, ya, dia ajarkan kita kalimah-kalimah untuk zikir dan sebagainya. Sebenarnya itu pun cara untuk kita dapat ilmu, ya. Tetapi kaedahnya, apa yang kita dapat dalam mimpi ni, kita kena dapatkan verification daripada orang alim di dalam dunia sedar.
maksudnya orang alim yang betul tanya ustaz yang arif tentang perkara itu, amalan yang dia dapat tu boleh tak dia amalkan, sesuai tak dengan Islam. Biasanya ustaz yang memahami, dia tak terus tolak ilmu yang dapat dalam mimpi, tak terus kata ini mimpi ni mainan tidur, tak. Seorang alim yang benar-benar faham tentang ilmu perkara dalam mimpi ni tak terus tertolak, kerana ianya satu juzuk daripada 46 cara kenabian, cara mendapat wahyu dalam kenabian, ya. Jadi dia akan nilai, dia tengok kalimah tu ataupun doa tersebut ataupun amalan itu bercanggah tak daripada Islam. Kalau tak bercanggah, teruskan, boleh amalkan, ya. Dia tak ada masalah. Tapi yang penting apa saja amalan yang kita dapat ataupun ilmu yang kita dapat dalam mimpi, kita dapatkan verification daripada ulama yang zahir. Ya, ini penting supaya kita tidak tertipu. Kita takut, kita ingat kita dapat ilmu yang betul, kita ingat kita jumpa wali Allah dalam tidur, tapi kemungkinan syaitan jin pun boleh menyamar jadi muka bercahaya-cahaya, berserban, berjubah dalam mimpi kita. Jadi penting bila kita dapat amalan, kita dapat ilmu di dalam mimpi, tolong verify daripada ulama yang hidup di zahir. Jumpa ustaz, kalau boleh yang arif lah tentang bab ni, kan? Bab mimpi, bab amalan. Jumpa tersilap jumpa, semuanya akan dibid'ahkan. Bila tak ada dalam hadis, nanti semua dibid'ahkan hadis, ya. Adakah mimpi Rasulullah SAW mesti hadir dengan wajah baginda SAW yang bercahaya? Tak semestinya, ya. Tak semestinya kena bercahaya-cahaya seperti bulan, seperti matahari. Tidak semestinya, ya. Yang penting wajah Rasulullah SAW itu adalah wajah yang tampan, kan? Wajah yang tampan itu mesti, itu wajah yang tampan. Dan cara kita mengetahui itu Rasulullah SAW, pertamanya ada orang yang bagi tahu dalam mimpi tersebut itu Rasulullah SAW, ataupun mimpi itu sendiri yang bagi tahu bahawa itu adalah Rasulullah SAW. Ya, kadang ada insting mimpi itu yang bagi tahu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pun cara untuk kita mengetahui. Dan kadang-kala kita tak dapat tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab wajah Rasulullah mungkin tertutup, ataupun kita tengok daripada arah belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tapi ada orang dalam mimpi itu bagi tahu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, maka dikatakan bahawa boleh jadi itu Rasulullah, boleh jadi juga itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita boleh bersangka baik bahawa itu Rasulullah, maksudnya kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tengok daripada belakang, maksudnya kita kena tambahkan amalan kita lagi. Tambahkan amal kita, ikhlaskan lagi amalan kita supaya kita dapat melihat Rasulullah SAW daripada arah depan pula. Ya, mudah-mudahan kita semua dikurniakan dengan hal tersebut. Hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir, belum lagi. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu rahmatullah alaihi berkata, jika kamu ditimpa bala, hendaklah kamu berpegang pada athar, yakni perkataan ataupun perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in, sahabat atau nabi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya ni? Idza ubtilita bil qada fa alayka bil athar. Bila kamu ditimpa dengan sesuatu ujian, maka berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan apa yang diajarkan oleh para tabi'in, apa yang diajarkan oleh para sahabat. Ya. Kemudian hadis yang terakhir, Ibnu Sirin rahmatullah alaihi berkata, hadzal haditsu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hadis ini adalah din, adalah agama. Oleh itu lihatlah daripada siapa kamu mendapat din kamu, yang kamu mengambil ilmu agama kamu. Maksud daripada hadis ni dan hadis yang sebelum ni tadi, ia adalah berkaitan dengan sanad, ya, berkaitan dengan sanad, iaitu rantaian ilmu. Sebab kenapa dia masukkan dalam bab mimpi? Sebab mimpi ni ilmu yang kita dapat straight, kan, dapat direct. Kadang kita kadang ada orang jumpa Rasulullah, dapat ilmu daripada Rasulullah terus. Ada orang dapat jumpa sahabat, dia terus dapat ilmu daripada para sahabat. Ataupun dia dapat jumpa wali-wali Allah yang terdahulu, Syekh Abdul Qadir Jalani, orang terdahulu. Jadi ilmu dia tu direct daripada orang tu.
Tapi dibawakan hadis tentang kepentingan sanad supaya bila kita dapat ilmu daripada dalam mimpi, kita kena dapatkan verification tentang ilmu tersebut daripada ulama zahir yang mempunyai sanad rantaian ilmu yang berterusan, yang berantaian sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab jadi apa yang kita dapat secara direct tu dapat diverifikan. Dapat diverifikan kerana sanad ilmu yang zahir ini dia dapat jadi ukuran penilaian, ya, ukuran penilaian. Jika seseorang hanya mengambil dalam mimpi, dikhawatiri dia syok sendiri. Dia boleh syok sendiri. Dia akan lebih boleh jadi mudah tertipu. Ya, mudah tertipu. Kadang-kadang apa yang dia dapat ilmu tu kadang-kadang ada yang betul, ada yang salah, ya. Tapi yang betul tu alhamdulillah, tapi yang salah tu problem. Sebab apa? Masalah dia tak ada berdamping dengan mana-mana pembimbing, mana-mana guru yang betul, yang ada sanad, yang dia pun kalau dia sendiri rasa dia angkuh dengan apa yang dimiliki sampai dia tak nak jumpa ulama yang zahir, itu semua kesilapan. Itu cuma silap faham, ya. Kerana seorang yang dah memang sentiasa dapat ilmu dalam mimpi, sekalipun dia kena dapat verification ilmu tersebut betul ke tak daripada ulama yang bersanad, ya. Ada ustaz lain kata kalau mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang tidak tampan, ini disebabkan dosa yang kita buat dan itu tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah itu benar? Kalau seorang menjumpa Rasulullah dan wajahnya adalah hodoh, itu sudah tentu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang betul suasana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kita mimpi memang kadang-kadang bergantung kepada amalan kita. Tetapi rupa paras Rasulullah SAW tidak akan berubah daripada wajahnya yang asal, ya. Rasulullah, tapi kalau luar daripada diri Rasulullah, contohnya ada orang jumpa Rasulullah sedang merokok, katakan Rasulullah sedang merokok, itu boleh. Ataupun orang jumpa Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah pakai seluar pendek, itu masih boleh, tak ada masalah. Itu tak bercanggah dengan kenabian Rasulullah SAW. Tapi keadaan macam mana kita jumpa Rasulullah tu sebenarnya nak menceritakan tentang amalan kita. Jadi kita kena sentiasa perbaiki. Jadi bila kita ditakdirkan Allah untuk bermimpi jumpa Rasulullah, bermimpi berjumpa yang baik-baik, maka kita kena down to earth. Kita kena tawaduk. Kalau kita bongkak angkuh, maka mimpi-mimpi yang baik itu sebenarnya bukan nikmat untuk kita. Bahkan itu istidraj, itu ujian daripada Allah SWT kepada kita, nak menguji kita. Tapi kalau kita dapat mimpi yang baik, dan kita pun tak perlu nak heboh-heboh sekampung, tak perlu nak hebohkan sedunia. Jadikan mimpi itu sebagai penambah semangat kita untuk beramal. Jadikan mimpi yang baik itu untuk kita rasa malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ianya sebagai apa? Sebagai pembakar semangat untuk kita mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu alam. Alhamdulillah habis di situ. Dan ulama menyatakan untuk kita untuk kita dapat mudah bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan hati kita hati yang sangat cinta dan rindu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila hati kita dipenuhi dengan cinta dan rindu, setiap masa sampai nak tidur pun kita teringat Rasulullah, maka tak mustahil dalam mimpi, dalam tidur kita itu, kita dapat bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Betulkah tentang pemimpin majlis yang dakwa Nabi SAW hadir dalam majlis maulid mereka? Maksud hadir di sini, maksud hadir adalah